Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, nenek kita lah, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna aslaka hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bidah. Setiap bidah adalah sesat, dan setiap kesesatan tepatnya dalam neraka. Hadis ni yang saya baca pada awalnya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Ibn Abu Dawud. Hadis ni hadis yang sahih ni. Hadis ni juga adalah hadis yang sebaik-baiknya kalau kita memulakan majlis, kita akan bacalah hadis ni. Seperti mana biasa saya bawa, ni saya ambil daripada 2 minggu lepas lah, sebab kita dah miss beberapa kali. Saya ambil mukadimah yang pertama ni daripada material minggu lepas. Hadis ni nak cerita daripada mukadimah ni tentang perkataan bid'ah ni ya. Dan hari ni pun nanti saya nak tunjuk yang hadis 40 ni. Masih ada tentang perkataan bid'ah ni lah dalam sesi pada hari ni. Tapi secara umum lah, sebab kita nak listkan, kita nak buat ringkasan hadis 1 hingga hadis 12 untuk hari ni. Kalau tengok hadis kelima ni, hadis kelima daripada hadis 40 ni sama dengan hadis yang kita baca tadi, yang Nabi baca pada pemulihan majlis Nabi. Nabi sebut tentang perkataan ni lah. So kita baca hadis kelima dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tengok pada atas ni, agar ibadat diterima oleh Allah, mesti ada 2 syarat, iaitu ikhlas kerana Allah dan mengikuti tuntutan Nabi SAW, yang ittiba'. Dan saya nak relatekan lagi dengan hadis yang kita baca ni kan. Mukadimah yang Nabi baca ni semestinya mengandungi banyak sangat manfaat, dan bila Nabi baca banyak kali ni bermaksud
dia sangat-sangat besarlah kepada kita sebagai seorang Muslim. Cuma selalunya bila banyak Nabi sebut ni, maknanya kebarangkalian orang ikut tu kecil. Dan juga kesalahan orang buat tu banyak, maksud dia macam tu. Dia yang berbezalah kalau satu amalan ibadat tu, kalau Nabi sebut jarang sekali, kadang-kadang Nabi sebut, bermaksud benda tu mudah orang buat lah. So, bila banyak peringatan ni, maknanya benda-benda yang sangat-sangat dituntut ataupun sangat payah kita buat lah. Seperti mana juga Al-Quranul Karim, bila Allah sebut tentang akidah, syurga, neraka kan, supaya kembali kepada ajaran yang asal. Sebab ramai manusia akan tergelincir. Sama juga dengan hadis ni, bila Nabi sebut banyak kali dalam mukadimah tazkirah Nabi, bermaksud payahlah orang ikut. Dan peringatan-peringatan yang kita bagi ni, yang saya pun untuk manfaat diri saya juga, saya nak ambil manfaat supaya beri peringatan juga pada saya. Apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Diriwayatkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibana. Ini ceritanya, hadis ni adalah hadis yang sahih lah kalau tengok pada perkataan kecil ni kan. Ini adalah riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. So kita tengok satu lagi athar lah, ataupun sebab perkataan ni adalah perkataan daripada sahabat Nabi, dia panggil athar lah. Kita baca hadis ni, ada athar ni. Terdapat kisah yang masyhur daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau melewati satu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Orang tu duduk membentuk bulatan lah. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, bila Ibnu Mas'ud ni nampak orang sedang duduk buat pusingan, bulatan tu semua, Ibnu Mas'ud ni nampak dia macam marahlah sebab perkataan ni dia kata, lalu Ibnu Mas'ud mengingkari mereka dengan mengatakan, hitunglah dosa-dosa kalian. Sahabat Nabi ni kata, kiralah dosa-dosa kamu, maksud dia macam tu. Marahlah maksud dia. Saya adalah penjamin bahawa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad, begitu cepat kebenasaan kalian. Mereka sahabat Nabi, kalian masih ada. Maknanya, Nabi sudah tak ada lah. Amalan Nabi pun mereka dah ubah. So, sahabat Nabi ni kata, sahabat Nabi masih lagi ada. Kenapa buat amalan yang bukan Nabi buat? Walaupun nampak baik kan, sebab orang yang duduk dalam masjid tu, mereka membuat halakah kan, buat halakah, bulatan tu, dan mereka berzikirlah, bertahmid kan, bertakbir, bertahlil, bertasbih ni. Tapi Ibnu Mas'ud ni marahlah, dia kata. Sebab Nabi tak buat perkataan tu, walaupun nampak baik. Pakaian beliau ini dia nak cerita sikit. Sahabat ni nak relatekan dengan Nabi, sebab orang semua nak kepada Nabi kan. Bila sebut tentang Nabi ni, kita ada emosi kita ada emotionally attached lah dengan Nabi. Sebab tu dia buat, sahabat ni dia sebut tentang Nabi. Pakaian beliau SAW masih lagi belum rosak. Periuk dia belum lagi pecah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah lah. Maka kalian berada di dalam agama yang lebih baik dari agama Muhammad. Maksud dia tanya, adakah kalian ni sedang buat benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi buat? Macam tu. Atau kalian ingin membuka pintu kesesatan ini bid'ah? So, Ibnu Mas'ud ni sebut direct kan? Ataupun kalian nak buka pintu kesesatan yang ini bid'ah? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abdul Rahman, yakni Ibnu Mas'ud, kami tidaklah menginginkan selain kebaikan. So, orang yang buat bid'ah ni selalunya dia akan sebut perkataan ni, tak adalah kami nak buat benda baik sebenarnya. Kami tak nak buat, niat kami baik. Kami nak buat benda baik. Tapi kaedahnya tidak mengikuti kaedah yang sahih daripada Nabi. So, apa-apa kalau tengok sini kan, walaupun niatnya baik, sebab saya sebut yang awal tadi kan, ada dua benda ni kalau kita nak diterima, ibadat kita adalah pertama, ikhlas kerana Allah. Sahabat yang, kalau tengok yang belakang contohnya ni, orang yang duduk buat halakah ni sebenarnya ikhlas kerana Allah. Yang ni memang mereka ikhlas. Cuma mereka tak ikut apa yang Nabi buat. Nabi tak buat pun dalam konteks tersebut kan. Sebab kalau kita tengok secara umum betul lah, tapi secara spesifik maka dia tidak betul. Ibnu Mas'ud berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Ni athar ni adalah athar yang sahih lah. Ni hadis ni yang sahih. Okey, itu mukadimah daripada beberapa perkataan yang Nabi sebut ketika memulakan majlis. Jadi saya ambil perkataan yang bid'ah ni, kita letak dalam mukadimah pertama ni, dan kita hurai sikit lah supaya kita dapat manfaat kan. Sebab kalau kita duk baca-baca tanpa tahu makna, tanpa tahu maksud, tanpa ambil iktibar kan, dan apalah guna kan kita dengar. Kita nak bila kita dengar sesuatu ni ada manfaat kepada kita dan boleh bawa lah, boleh jadi
panduan kepada kita kan, apa yang kita dengar banyak kali lah. Macam tu, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.